Dalam UPSR tahun 6, murid-murid sepatutnya sudah boleh menguasai 6 jenis tenses, iaitu simple present tense, simple past, present continuous, past continuous, simple future dengan future continuous tense. 6 jenis tenses ini sebenarnya bermaksud masa yang berbeza. Contoh, simple present dia bermaksud perkara itu berulang setiap satu masa. Simple past bermaksud sudah berlaku. Present continuous tense bermaksud berlaku sekarang, dan past continuous tense bermaksud sedang berlaku pada masa itu, dan masa itu bermaksudnya masa itu dia sudah berlaku, sudah lampau. Dan untuk simple future dengan future continuous, sebenarnya dua tenses ini lebih kurang sama, iaitu berlaku pada masa akan datang. Akan tetapi cara penulisan untuk simple future dengan future continuous tense dia ada berbeza sedikit. Jadi malam ini saya hanya akan berkongsikan kelas saya ini dengan mana-mana murid yang ingin mengetahui lebih mendalam tentang simple present tense. Jadi pengajaran saya ini sebenarnya adalah lebih konvensional, kerana saya rasa benda ini walaupun dia macam sudah ketinggalan zaman, tetapi dia tetap berkesan untuk murid-murid saya. Kerana benda ini dulu saya pun diajar oleh cikgu saya tentang cara ini. Jadi hari ini saya juga mengajar pada anak-anak tentang apa yang saya sudah pelajari daripada guru saya pada zaman-zaman dulu. Jadi selalunya saya akan bagi tahu dengan anak-anak murid saya dulu yang bahawa semua tenses ini mereka mempunyai rangka yang sama, iaitu biasanya setiap tenses dia akan mula dengan benda yang sama sahaja. Cuma mungkin dari segi kolom dia nanti akan berbeza lah. Kita akan nampak tu dari satu video ke satu video. Tapi video ini hanya mengenai simple present tense. Saya ulang, hanya simple present tense. Tak kira apa tenses pun, kolom pertama dia mesti subject pronoun. Apa itu subject pronoun? So, kalau saya tanya dengan anak-anak murid saya sekarang, mesti tak tahu apa itu subject pronoun. Tetapi apabila kamu kasih contoh pertama saja dengan diorang, dia mesti akan tahu, okay? Iaitu he, she, it, they, we, I, you. Okay? Saya memang akan suruh budak saya hafal susunan subject pronoun ini, kerana setiap tenses susunan subject pronoun adalah berbeza. He, she, it, they, we, I, you. Saya mau tanya, kamu nampak tak dekat sini, satu jurang dekat sini? Ada sebab dia. Kenapa? Saya akan lukis satu garis dekat sini. Kenapa saya nak lukis garis ini? Nanti ada berlaku perbezaan dekat bahagian sini. Benda yang akan berlaku selepas subject pronoun adalah verb. Verb adalah kata kerja. Verb adalah kata kerja. Okay? Jadi dalam sini, untuk simple present tense sahaja, kalau he, she, it, kata kerja dia perlu apa? Bagi contoh lah, play. Kalau untuk he, she, it, dia punya kata kerja mesti tambah s. Manakala untuk they, we, I, you, dia ada s. Mungkin kamu akan rasa senang lah, he, she, it tambah s saja, bah? Tidak ah, sebab yang paling liciknya adalah dekat bahagian sini. Kenapa? Bukan semua kata kerja tambah s. Bukan semua kata kerja tambah s. Kalau ada kata kerja yang ejaan dia berakhir dengan huruf O, maka dia akan tambah es. Manakala untuk mana-mana kata kerja yang berakhir dengan huruf Y, I, E, S. Okay? Sebenarnya yang tanpa S ini maksudnya dia pakai kata akal lah. Jadi goes jadi go, cries jadi cry. Begitulah ceritanya. Okay. Jangan tengok kolom ini dulu, kita tengok bahagian sini dulu. Tadi saya cakap simple present tense bermaksud perkara itu berulang setiap satu masa. Dia tidak semestinya berulang setiap hari. Dia hanya berulang setiap satu masa. Kata kunci dia adalah setiap. Dalam bahasa Inggeris, setiap itu apa? Every. So, this is the time.
sebenarnya selain daripada every, simple present tense ini dia digunakan di bawah lagi satu situasi, yaitu universal truth. Apa itu universal truth? Universal truth adalah kenyataan umum yang diterima oleh orang ramai. Satu dunia ini setuju dengan kenyataan yang diberikan. Contoh, semua orang tahu di dunia ini durian adalah raja buah-buahan. Durian is the king of fruit. Matahari terbit dari sebelah timur dan terbenam di sebelah barat. The sun rises from the east and sets in the west. Jadi apabila benda ini semua dikira macam semua orang tahu, maka dia adalah universal truth. Kamu tidak boleh cakap the sun rose from the east and set in the west. Sebab rose adalah past tense untuk rise, maka dia akan jadi sudah berlaku. Mana mungkin boleh matahari hari ini terbit dari sebelah timur dan besok terbit dari sebelah barat? Tidak logik kan? Jadi dalam sini simple present tense yang digunakan untuk dua situasi. Tapi dalam cata ini saya tunjukkan satu situasi sahaja, yaitu menggunakan kata kunci every. Kita mula dengan masa yang paling singkat lah. Every second, every minute, every hour, every day, every Friday, every week, every month, every year. Asalkan ada perkataan every, confirm dia simple present tense. Next, ini apa pula? Biasanya ini objek kan? Apa yang kamu fikir kat sini betul, tidak salah. Objek dia macam satu lagi benda letak sini. Tapi bagi saya, walaupun benda ini tidak betul, tapi senang untuk budak saya ingat. Macam mana? Saya akan buat satu lagi kolom dekat sini. Kenapa? Takkanlah murid tahun 6 sudah kan? Kamu nak lagi belajar I kick the ball, I watch television every day. So that is something macam too simple. Jadi kalau kita mau kembangkan idea kita, always ask yourself a few WH questions lah. Just for example, what? With who? Where? Di mana? Why? Cuba tanya diri kamu sendirilah 4 soalan ini supaya lebih senang kamu kembangkan ayat dia. Okay? Tidak semestinya semua peta ini digunakan, tapi at least lah ada 1-2 kakak supaya ayat itu dapat panjang. Okay. Contohlah, he plays what? Dia main apa? Okay, he plays sebagai contoh lah, football. Sebab tiada orang bercakap dengan saya kat sini. Okay, he plays football. With who? Dengan siapa? With, bagi nama lah, with Ali ke, with Abu ke, with Abu. Okay, where? Dekat mana? At the field. Okay, at the field. Okay, boleh kan dia dapat sambungkan, dapat sambung what, dapat sambung with who, dapat sambung where, dapat sambung why. Why? Because they are boring. Okay, so nanti bila kamu sudah dengar ini, lengkapkan satu ayat dia. He plays football with Abu at the field because they are boring. Every day ke, every Friday ke, every week ke, is up to you. Logik ikut fikiran sendiri lah. Tapi yang ini cikgu tidak paksa lah. Cikgu tidak paksa untuk kamu gunakan semua. Yang penting ada guna 1-2 itu sudah sangat memadai. Sekurang-kurangnya ayat kamu lebih matang daripada ayat yang kamu first, yang kamu mula-mula bina pada tahun 3. Okay? Jadi hari ini untuk simple present tense saya hanya ajar untuk bahagian ini dulu. Untuk video yang seterusnya saya akan ajar lagi simple present tense dari segi yes or no question text. Okay? Jadi kita jumpa lagi dekat video yang seterusnya.